kasih diucapkan kepada semua. Ya mungkin ramai di kalangan kita di sini tertanya-tanya kenapa saya tidak memperkenalkan Ustaz di peringkat awalnya. Kerana sebab sedia maklum sebenarnya kita menyebut Ustazah Nafizah, dan sekarang Ustazah Nafizah mempunyai kesulitan untuk hadir ke majlis ini. Kini digantikan oleh Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir Syed Husin Al-Jufri, iaitu personaliti rancangan Tanyalah Ustaz di TV9 yang bakal menggantikan Ustazah Nafizah untuk bersama-sama kita di majlis yang cukup indah di bawah program Tazkirah Ramadan yang bertajuk Ambang Ramadan. Bagi meneruskan atau cara di majlis yang cukup indah dan damai ini, majlis tanpa berlengah lagi mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Syed Abdul Qadir Syed Husin Al-Jufri untuk menyampaikan tazkirahnya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kursi majlis dan para pegawai serta seluruh kakitangan Majlis Madarat Ilai daerah Ilai muslimin muslimat dan rupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita pada petang ini, pada waktu yang petang Jumaat ini, waktu yang masih lagi dikategorikan sebagai waktu yang mulia dalam seminggu. Waktu yang bermula daripada lewat petang Khamis sampailah petang Jumaat. Kerana ini waktu yang paling mulia dalam seminggu. Jadi alhamdulillah Allah Taala kumpul kita dalam majlis ilmu waktu yang mulia begini. Okey, pada waktu begini ni, petang Khamis ni, banyak orang ngantuk sebenarnya. Dia memang waktu perdana. Kemana lagi dia ada yang dah tidur dekat masjid tadi, muslimat ada yang tidur waktu tengah hari, ataupun ada yang makan dan masih lagi ngantuk sekarang ni sebab kenyang kan. Bila kenyang ngantuk lah. Jadi petang-petang macam ini waktu yang biasa ngantuk. Jadi insyaAllah kita bincangkan tentang persediaan nak jumpa Ramadan ni dalam keadaan yang ringan saja. Okey, saya tak pergi kepada tajuk-tajuk ataupun poin-poin yang begitu ilmiah. Kita terus pergi kepada yang simple tapi praktikal, insya-Allah untuk kita semua. Tinggal kita nak buat aja. Itu je. Okey, pada seminggu ni memang banyak kuliah dekat masjid, dekat surau, dekat jabat-jabat, dekat TV, radio dan sebagainya cerita tentang persediaan jumpa Ramadan. Memang biasalah. Okey, tadi pagi pun saya dengar dekat IKIM pun macam tu juga, panggil Ustaz Husni Abdul Rahman cerita pasal persediaan nak jumpa dengan Ramadan. Dan memang itulah lumrah masjid-masjid surau semua buat program ni. Dan bila kita dengar ataupun attend program-program macam ni, cuba kita fikirkan balik sejauh mana kita dapat manfaat daripada program macam tu, ataupun kita sekadar dengar atau ambil yang tu je. Saya ibaratkan macam ni, minggu lepas waktu saya mengisi satu program dekat Ceras, satu masjid tu dia buat program Ihya Ramadan ataupun dipanggil persediaan di Ramadan, lebih kurang gitulah. Tapi program tu dibuat pada hari Sabtu malam minggu lepas. Program hari Sabtu malam minggu lepas. Apa yang ada kat Malaysia waktu hari Sabtu malam minggu? Laju tu jawab bola. Okey, Sabtu malam minggu tu bola. Johor lawan Kelantan. Kelantan menang 1-0 kan. Seronok Kelantan. Masalahnya masjid tak ramai orang sangat. Semua pakat tengok bola. Dan masjid tak ramai pun habis dah seekor lembu tu habislah. Cuma tak sebanyak yang dijangkakan ataupun diharapkan oleh masjid. Mungkin dijangka, mungkin diharapkan sampai 2 ekor lembu, Allah alam tapi seekor je habis. Tak apalah. Jadi bila program tu pasal bersempena dengan bola, saya pun teringat terus pasal perlawanan bola. Saya kata biasanya sebelum perlawanan bola dia ada
akan ada perlawanan pre-match dekat TV. Kalau kita tengok kan, sebelum perlawanan bola dia ada dulu apa dipanggil komentar ataupun ulasan daripada pakar-pakar dia lah, sama ada bekas jurulatih ke, bekas pemain ke, tak kisah siapa-siapa yang akan ulas perlawanan tu, belum main lagi. Dia akan cerita lah, dia kata taktik permainan, taktik perlawanan, pasukan dia begini-begini, kelebihan pasukan dia begini, kelebihan pemain dia begini dan sebagainya. Akhirnya dia akan predict pula lah. Dia akan jangka, okey, saya jangka pasukan ni menang 2-0, pasukan ni menang 3-0 dan sebagainya. Okey. Dan kita yang tengok, orang yang tengok bola ni tengok oh gitu kan, tengok lah. Habis daripada tu main kan. Waktu main, orang yang tengok tadi ni, bukan setakat orang yang tengok, orang yang cakap tadi ni pun dekat TV, dia tak ada buat apa pun pasal perlawanan. Dia pun tengok sama-sama kan? Kita tengok, dia pun tengok, dan tak boleh bagi kesan apa pun pada perlawanan. Walaupun ramai di kalau kita kalau tengok bola, orang lelaki lah khususnya, orang perempuan pun ada juga sikit-sikit bila tengok bola, menjerit dia lebih lagi dia kalau menjerit tu seolah-olah lagi kuat dia menjerit, lagi kuat orang tu sepak bola dia rasa macam tu lah lebih kurang kan. Dia rasa macam tu, padahal dia berada kadang-kadang beribu kilometer daripada stadium tapi dia harapkan macam tu. Bukan setakat tu, waktu dia tengok perlawanan tu lagi sekali pun dia menjerit juga padahal tahu dah gol ke tidak. Tapi dia menjerit juga. Kalau ada kawan sekolah, habis pukul kawan sebelah. Benda tu biasa. Okey. Jadi padahal tak ada kesan pun. Kan? Dia tengok, tak ada. Kalau pasukan yang dia sokong tu menang pun, dia tak ada untung apa pun. Habis penat tidur dah. Tu je. Habis banyak pun rugi dia. Hujung bulan kena bayar PS tu. Tu je. Dia tak ada untung satu sen. Itu bagi orang yang menonton perlawanan bola dan perlawanan bola sepak. Saya bukan kata tak boleh tengok tapi maknanya tak ada apa lah kan. Okey. Berbeza dengan ada satu lagi yang dipanggil perlawanan juga yang berlaku di stadium antara jurulatih dengan para pemain. Jurulatih dengan para pemain pun sebelum main, jurulatihnya akan bagi motivasi dan dia akan bagi peringatan, dia akan ingatkan balik kepada pemain-pemain dia, kau kena serang bakanan lebih daripada lagi ke, kau kena bagi bola jauh ke, bola dekat ke, kau kena main menyerang ke, bertahan ke, apa-apalah. Kan dia akan ingatkan kepada pemain-pemain tu. Jurulatih waktu malam perlawanan dia hanya ingatkan saja, dia bukan baru nak ajar macam mana sepak bola. Kalau jurulatih malam tu baru nak ajar sepak bola, nanya dia. Hanya malam tu dia cuma ingatkan saja. Dia tinggal remind, okey macam mana nak buat? Apa cara terbaik untuk mengalahkan pasukan musuh? Akhirnya pemain-pemain tu akan turun ke padang dan mereka akan berikhtiar sehabis baik untuk memenangi perlawanan tersebut. Dan kalau mereka buat baik betul, maka mereka boleh menang, dapatlah trofi. Dan kalau tak berapa baik, kalah. Kan tak dapatlah ODQ fight dan sebagainya. Tahu ke tidak pasal ODQ fight? Okey, tak dapat sebab kalah. Jadi maknanya dia ada menang kalah kat situ dan sebagainya, tapi maknanya dia akan usaha juga sedaya upaya untuk dia menang. Dia orang ni dah pemain yang sebenar. Kan? Kita tengok balik kepada tazkirah sebelum Ramadan. Tazkirah sebelum Ramadan ni, lagi seminggu, 2 minggu sebelum Ramadan ni, banyak kita dengar. Banyak kuliah, bahkan setiap tahun kita dengar ada kuliah-kuliah sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita bukan di kalangan orang yang hanya jadi macam penonton saja. Masuk bulan Ramadan, tahu dah kelebihan Ramadan, dengar dah tazkirah dan sebagainya. Tapi sekarang tengok je lah. Tengok je, ada orang puasa dengan baik, ada orang sembahyang tarawih dengan baik, ada orang sedekah dengan banyak, ada orang baca Quran banyak dan sebagainya kan. Dia hanya sekadar jadi penonton. Sampai habis raya mungkin dia lebih lagi daripada orang lain kan. Raya dia nombor 1. Ini banyak orang jadi begini kan? Ramadan dia hanya sekadar jadi penonton. Tapi ada pula orang yang memang betul-betul bila dia dengar pengajian, dengar tazkirah tadi, dia dengar peringatan sebelum Ramadan, dia jadi pemain yang sebenar. Dia ibarat mendengar jurulatih yang mengingatkan dia macam mana cara nak menang. Ingatkan, bukan baru nak ajar macam mana cara nak puasa, rukun puasa apa dia, syarat puasa tak. Tapi dia ingatkan semula macam mana cara nak berjaya dalam bulan Ramadan. Dia bermain bersungguh-sungguh, maksudnya dalam bulan Ramadan dia berjuang bersungguh-sungguh, akhirnya dia boleh menang, insya-Allah. Kan kita mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang kedua. Bila dengar tazkirah, kita memang betul-betul nak praktikkan, bukan hanya sekadar jadi penonton pada bulan Ramadan. Okey, apa yang patut kita buat pada sebelum Ramadan? Kita pergi nombor 1 dulu. Yang sebelum Ramadan, apa yang patut kita buat adalah ni lagi berapa hari nak Ramadan ni? 4 5 hari 5. Kita jawab Ustaz, anak bulan tak nampak lagi.
kalender berapa hari lagi? 5, 4. Macam mana ada khilaf ni? Lain-lain negara kita ni 4 hari setengah. Boleh lah kan? Okay, hari Rabu hari ni hari Jumaat kan? Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 4 hari berapa jam maksudnya kan? Kira Ramadan kita start dari maghrib kot, kita kata 4 tu. Yang akan terima tu mungkin pasal mula daripada siangnya kita puasa. Tak apalah, betul lah. Okay. Tapi pasal lagi 4-5 hari ni senanglah kita jawabnya tu. Minggu lepas kalau orang tanya gagal kita boleh jawab. Mula jenuh nak kira. Baru nak kira kan, baru nak calculate. Berbeza dengan orang betul-betul hendakkan Ramadan. Orang yang hendakkan sesuatu kan dia tahu. Tuan-tuan cuba tengok orang yang nak kahwin lagi 2 minggu contohnya. Dia tak akan jawab hari dia nak kahwin tak 2-3 minggu lagi kot. Dia tak akan jawab macam tu. Silat-silat bulan dia boleh jawab kan, lagi 10 hari 3 jam 25 minit aku akan kahwin. Dia boleh jawab tepat sebab dia ada keterujaan nak jumpa benda tu. Kita tak teruja sangat. Bahkan banyak di kalangan kita walaupun tahu kelebihan Ramadan. Saya tak nak cerita kelebihan Ramadan kat sini sebab semua tahu dah. Tahu dah. Kalau tak tahu pun kelebihan dia dari sudut spesifik berapa puluh kali ganda berapa kan. Tapi kita tahu dah memang berganda-ganda. Senang cerita je tu kan. Malah adalah hadis sebut orang yang melakukan sebanyak benda sunat macam pahala fardu. Orang yang buat fardu pahala dia 70 kali ganda. Kita tak ingat pun ahli hadis tu, tapi kita tahu bahawasanya bulan Ramadan ni memang pahala berganda-ganda. Tahu tu memang ya. Tapi kita masih reluctant, masih ada rasa apa reluctant dalam bahasa Melayu kan? Rasa berat, rasa payah dia, rasa ada lagi sikit sekatan nak jumpa dengan Ramadan dengan seronok. Dia masih lagi ada Allah, minggu depan tak boleh makan tengah hari dah. Macam hari ni kan sembahyang Jumaat kan. Ramai yang sembahyang Jumaat hari ni pun kena cendol, minggu depan tak boleh kena dah. Dia dah terfikir dah dalam kepala dia. Pasal minggu depan tak boleh makan cendol dah hari ni. Ni hari Jumaat ni, hari kita akhir ni makan cendol dah. Macam lah lepas raya tak boleh lagi kan. Tapi dia rasa okey, ni tengah hari terakhir. Saya lalu tadi dekat jalan Dengkil ke sini tu ada satu tempat cendol bakar ke apa tak nama dia. Ramai pun banyak kereta kat situ kan. Saya tak tahu apa special ni. Mungkin special ni cendol bakar lah kot. Biasa kita tengok cendol ais kan tiba-tiba bakar. Apa cerita tak tahu. Tapi senang cerita je punya lah penuh orang. Saya pun teringat, oh ya juga ni Jumaat terakhir sebelum Ramadan. Jumaat terakhir sebelum Ramadan. Jadi tengah hari Jumaat terakhir ni memang kena makan betul. Dan akhirnya kita rasa macam alamak, minggu depan dah puasa. Dia ada juga walaupun dia tak sebut kat lidah pun, paling tidak pun dalam hati tu ada sikit. Masih lagi dalam hati tu masih lagi ada rasa berat nak jumpa dengan Ramadan. Masih lagi rasa lah kalau boleh lambat sikit dia tak, kalau boleh anjak lagi kan, kalau boleh delay lagi aku nak delay sikit Ramadan tu. Sedangkan para sahabat memang tak sabar-sabar jumpa Ramadan dan sebagainya kan. Okey, antara sebabnya adalah hati kita tu sendiri, bukan dekat sini. Dekat sini ni kita tahu, akal fikiran kita tahu tentang kelebihan Ramadan. Kita tahu berganda-gandanya pahala kalau kita buat pada bulan Ramadan. Kita tahu tentang diskaun hebat pada bulan Ramadan ni kan. Gandaan-gandaan yang Allah Ta'ala bagi tu, bonus yang Allah Ta'ala bagi tu terlalu banyak. Kita tahu. Tapi dekat sini ni tak tahu lagi. Dekat sini tahu dah, dekat sini tak tahu. Dekat minda atau dekat hati kita, ataupun kadang-kadang disebut oleh ahli psikologi barat sebagai minda bawah sedar, minda separa sedar dan sebagainya. Yang minda sedar ni tahu, tapi yang separa sedar ataupun yang disebutkan oleh para ulama sebagai hati kita dan sebagainya tak tahu. Hati kita tak ada kat situ. Okey, macam mana nak jadikan hati kita ada pada bulan Ramadan? Lagi berapa hari je? 4-5 hari je. Tak terlambat untuk kita amalkan apa yang diajar. Nak kata tak terlambat, lambat jugalah. Tapi tak ada terlampau lambat, masih sempat. Ada lagi 3-4 hari untuk kita perbanyakkan amalan. Patutnya amalan ni mula pada awal bulan Rejab. Apa dia? Doa. Doa yang diajar oleh para ulama, ya Allah berkati kami pada bulan Rejab dan Syaban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa simple je, simple je. Tapi doa ni walaupun simple, dia powerful, betul-betul bagi kesan pada minda kita. Kata, dia sebenarnya doa ni dia bukan hanya antara kita dengan Allah, tapi juga antara kita dengan minda kita sendiri. Minda bawah sedar, minda separa sedar kita. Ibaratnya gini, tuan-tuan tengok tak dulu motivasi pagi kat TV3. Motivasi pagi yang pukul 6.30 pagi itulah kat TV3. Dulu-dulu orang tak suka boycott ini TV3. Jadi sekarang, jadi motivasi TV3 tu pagi-pagi tu
tengok adalah motivator dia akan bercakap. Bila bercakap, dia sebut ni dalam 20 tahun lepas lah, dia cerita kan. Kalau tuan-tuan masih ingat, tapi saya masih ingat ni pasal saya tengok apa yang dia sebut tu. Dia kata gini, dia kata kalau kita nak jadi orang yang hebat, sebelum kita pergi kerja, kita tengok cermin, lepas tu kita kata anda hebat. Kalau kita nak berjaya, kita sebut kat cermin anda boleh berjaya. Kalau kita nak kaya, kita tengok cermin anda boleh kaya. Sebelum pergi kerja. Dan saya bila tengok pakar motivasi tu cakap kat TV tu kan, saya tengok ya betul orang tua ni kan. Saya apa, kalau istilah orang sekarang macam poyo ya. Tapi kita kata balik, betul ke apa dia kata ni? Sampai kena cakap depan cermin, saya tak tahu dia buat ke tidak, betul tak? Kalau kita buat kan macam mana kan pasangan kita kat rumah kan, kalau isteri kita ke suami tengok hal pula dia ni cakap seorang-seorang depan cermin sebelum keluar pejabat. Memang pelik. Tapi itu yang dia ajar. Okey, dia ajar tu berdasarkan kepada apa yang psikologis barat cakap ataupun motivator barat cakap. Ada di motivasi barat, memang dia ajar begitu. Dan kita hormat dengan ilmu mereka berdasarkan kepada kajian mereka. Kalau kita nak berjaya, kita kena bagi tahu pada diri kita, kita nak berjaya. Kalau kita nak jadi hebat, kita kena bagi tahu pada diri kita, kita nak hebat. Dia ajar begitu. Itu ikut ahli psikologi barat. Memang dia ajar begitu. Dan memang dia dah buat kajian. Bukan tak buat kajian, kita hormat. Ilmu orang kita kena hormat. Taklah kita pelekehkan. Cuma satu benda yang memang lekeh, bukan kita pelekehkan. Apa yang lekeh pada dia orang tu adalah dia orang tidak ada unsur ketuhanan. Dia orang tidak ada ilmu wahyu, kan? Menyebabkan dia orang hanya bergantung kepada akal fikiran mereka sendiri. Itu yang mereka sebut you are what you think. Anda adalah apa yang anda fikirkan. Kalau kita ingat dulu lagu Rakan Muda, lagu Malaysia Boleh dulu, kalau apa yang kau fikirkan terkandung dalam pikiran kau. Ingat ke lagu kan? Semua ingat. Siapa tak ingat lagu? Semua ingat. Kalau dia ulang 10-20 kali satu hari, kan? Mana tak masuk kepala kita. Cuba tengok dia punya wording. Sebiji macam yang psikologi barat kata, you are what you think. Engkau lah apa yang kau fikirkan. Kan sebiji. Jadi orang tukang buat diri senang dia ambil je psikologi barat, dia buat diri. Okey. Sebenarnya cuba kita tengok. Dia bila dia buat begitu sebenarnya dia betul dari satu sudut. Tapi dia kurang. Dia kurang sangat berbanding dengan Islam. Islam rupanya dah ajar 1400 tahun lepas, kita tak perlu pun lagu Malaysia Boleh sebenarnya. Sebab apa? Kita dah ada apa yang disebutkan dalam hadis, doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang yang beriman yang sebenar. Bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita bagi tahu pada Allah, dalam masa yang sama kita bagi tahu pada minda kita. Kita bagi tahu pada minda kita. Jadi tak payah duduk macam ni untuk bagi tahu. Kita dah bagi tahu dah pada diri kita. Sebablah bila berdoa, kita diajar supaya berdoa dalam bahasa yang kita faham. Ataupun kalau bahasa Arab pun yang kita faham doa tu. Sedangkan kalau kita berdoa yang tak faham pun, kalau antara kita dengan Allah saja kan Allah dah faham. Kita sebutlah bahasa Arab contohnya kan, kita tak faham. Kita tanya pada ustaz, ustaz ada tak doa nak jadi kaya? Ustaz pun ajar kau baca ni. Ustaz pun tak jadi kaya lagi. Kita tanya ustaz kan. Silap tanya ustaz, dia tanya lah jutawan mana-mana kan. Okay. Jadi ustaz pun ajar doa dalam syarat kan. Berarti doa dalam syarat kita pun baca. Kita baca. Boleh tak baca? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita percaya ke ustaz tu, dia tak ajar kita doa pelik-pelik kan. Dia bukan suruh mambang putih, mambang merah kan. Kita baca tu, kita percaya pada dia, kita baca boleh sebab Allah Ta'ala maha memahami. Walaupun kita tak faham, Allah faham. Jadi boleh je. Tapi ulama ajar yang terbaik sekali bila berdoa, biar faham. Itu menunjukkan dia bukan hanya antara kita dengan Allah, tapi juga antara kita dengan diri kita sendiri, dengan minda kita sendiri. Mulut kita bagi tahu pada minda kita sendiri, minda bawah sedar ke separa sedar tu, yang apa yang kita nak, apa yang aku nak, apa aku nak jadi dan sebagainya. Sama juga bukti satu lagi yang bila ulama ajar, malah Nabi SAW ajar, bila berdoa biar sebut, bukan dalam hati. Doa biar sebut. Sedangkan kalau tak sebut pun kan Allah dengar, Allah maha mendengar kan dalam hati kita. Tapi kita diajar untuk sebutkan juga. Sebut. Nabi SAW bila berdoa, sahabat duduk kat belakang,
nampak janggut Nabi SAW bergerak, maknanya raham tu bergerak, maknanya bercakap lah, bukan dalam hati je. Kalau setakat dalam hati pun boleh ikutkan, tapi Nabi SAW ajar suruh cakap, suruh sebut doa kita tu, bukan setakat dalam hati. Kalau fikir dalam hati, tuan-tuan pun banyak berdoa dah pun. Ni kita duduk 15 minit ni pun tak banyak doa dalam hati dah. Ya Allah, pergi cepat sikit lah Ustaz habis. Nak minum petang dah ni. Allah Ta'ala dengar kan? Ustaz yang tak dengar ke depan. Allah Ta'ala dengar. Jadi bila Allah Ta'ala dengar apa dalam hati kita, kalau ikut logiknya, baik dalam hati je. Buat apa gambar you? Nak doa dekat mulut. Dan Islam tak ajar benda sisir. Islam tak ajar kita benda sisir. Jadi kalaulah bercakap kat mulut tu sisir, nescaya kita akan diajar untuk berdoa hanya dalam hati saja. Tapi Islam ajar supaya kita berdoa dekat mulut, keluar kat mulut kita, biar kita dengar. Rupanya, ahli psikologi barat jumpa, ikut teori diorang lah, mungkin dia tak kaji pun pasal doa, tapi ikut teori diorang mengatakan memang kita kalau nak berjaya, kita kena bagi tahu juga pada minda kita, kan? Bukan setakat fikir dalam hati. Betul, kalau ikutkan yang tadi tu kan, ikut teori diorang, kita tahu, kita tahu kita nak apa, fikir dalam hati nak apa, tetapi tak cukup. Disuruh juga bercakap depan cermin, tapi kita tidak bercakap depan cermin. Kita bercakap depan Allah Ta'ala yang menciptakan kita dan menciptakan kejayaan untuk kita. Jadi kita bagi tahu, kita bercakap dengan Allah Ta'ala dan kita bagi tahu pada diri kita. Waktu tu lebih yakin sebenarnya, lebih yakin daripada kita bercakap depan cermin. Kita bercakap depan cermin, kau hebat, tengok pada muka kita, ya pun. Terus hilang keyakinan. Tapi kalau kita berdoa dengan Allah, kita punya iman kuat pada Allah Ta'ala, kita boleh jadi yakin. Sebab kita tahu Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan aku orang yang hebat. Contohnya, jadi itu power doa tu. Sekarang ni kita berbalik kepada doa kita nak jumpa dengan Ramadan. Walaupun hati kecil kita kata, aku ni bukan nak sangat Ramadan, ataupun subconscious mind kita kata begitu. Tapi bila kita selalu ulang doa tu, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan, sampaikanlah kami kepada Ramadan, dia sebenarnya bagi tahu pada diri dia sendiri, bagi tahu pada minda dia sendiri, kata apa? Aku nak jumpa Ramadan. Ramadan ni aku tak sabar-sabar nak jumpa. Sebab kita asyik doa, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan, kan? Jadi kita pun akan bersedia, hati kita tu dah bersedia dah nak jumpa Ramadan, dah prepare. Dan waktu tu fizikal kita pun akan bergerak untuk mempersiapkan diri berjumpa Ramadan. Sebab kita asyik bagi tahu pada diri kita, aku nak jumpa Ramadan, aku nak jumpa Ramadan. Hari-hari buat, pagi, petang, siang, malam. Kalau tuan-tuan rasa dah terlambat sekarang ni, hari ni dah hari Jumaat, hari Rabu dah nak puasa, maka biarlah, kalau sekarang ni banyak lagi kena banyak kali dia disebut. Kalau orang yang dah biasa sebut daripada awal bulan Rejab pada tu 5 kali sehari contohnya, lepas mayang dia baca, lepas mayang dia baca, okey lah. Tapi kita yang tak pernah baca sebelum ni, nak jumpa lagi 3-4 hari ni, maka selalu dah baca. Kan, waktu petang dia lepas asar kita nak baca, kejap lagi tengah mandu kereta balik ke rumah pun baca lagi, kejap lagi nak sementara nak tunggu maghrib baca lagi, lepas main maghrib baca lagi, doa lagi, ulang lagi, Allah sampaikanlah ke bulan Ramadan. Sebut tuan-tuan, sebut, biar sebut walaupun terpaksa, walaupun dalam hati aku sebenarnya tak nak Ramadan ni, tak apa sebut, ya Allah sampaikanlah ke bulan Ramadan, ya Allah sampaikan ke bulan Ramadan, ulang dan ulang sampailah berjumpa bulan Ramadan. Satu lagi hikmah kita berdoa macam ni adalah, kalau kita mati sebelum sempat jumpa dengan Ramadan, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita lah. Kalau kita mati sebelum sampai Ramadan, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi pahala Ramadan kepada kita. Sebab kita dah berazam nak berjumpa dengan Ramadan, nak beribadat pada bulan Ramadan. Dapatlah pahala, kan? Dapat pahala Ramadan tu insya-Allah. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, sebelum daripada Ramadan, antara benda yang patut kita buat adalah kita mempersiapkan diri kita dari sudut perancangan, time management dan juga perancangan umum. Apa yang patut kita buat pada bulan Ramadan? Kita berancang siap-siap. Ataupun kita boleh buat benda yang sebelum Ramadan kita dah boleh dapat pahala pada bulan Ramadan. Apa maksudnya? Contohnya begini. Kita tahu ada setengah-setengah NGO ataupun persatuan kebajikan kita, badan-badan kebajikan kita yang buat majlis berbuka puasa dengan anak yatim ke dengan fakir miskin. Contohnya pada bulan Ramadan. Kita bagi dulu sedekah tu sekarang. Bagi infak tu sekarang. Jangan tunggu bulan Ramadan. Kita tak tahu hidup lagi ke tidak. Kan? Ataupun kita tak tahu duit kita lagi ke tidak waktu tu. Jadi biar kita sedekah sekarang. Bagi sekarang. Tapi tahu dah pahala tu bila dapat? Ramadan nanti. Ramadan nanti akan ada orang berbuka puasa dengan apa yang aku bagi.
bagi RM10 contohnya. RM10 kita bagi dah cukup dah untuk seorang berbuka puasa atau dua orang berbuka puasa. Dah cukup dah. Jadi kalau kita bagi dua orang berbuka puasa, maknanya pahala puasa kita pada hari tersebut dapat tambah lagi dua. Setiap satu hari kita dapat pahala 3 hari puasa. Kan untung. Ataupun kita bagi 30 orang, macam 30 hari puasa. Jangan tak nak puasa sudah. Aku bagi dah 30 orang buka puasa. Aku tak payah puasa dah. Dapat dah 30 hari je puasa. Okey, pahala dapat, dosa pun dapat macam tu kan. Pasal tak puasa. Okey, jadi macam mana? Kita ini tanda orang bijak, tanda orang pandai. Tanda orang pandai dia akan buat macam tu. Dia akan fikir macam mana nak buat pahala pada bulan Ramadan yang mana mengganda-gandakan lagi pahala puasa dia. Contoh lagi, dia boleh je nak bagi pada orang kaya pun makan. Tak ada masalah. Ada orang kaya pun dapat pahala yang sama. Pahala juga, pahala dia puasa dapat pada kita. Takkan dia tak ada pahala puasa langsung. Kan dia puasa, kita bagi, dapat pahala juga. Sebab siapa saja kita boleh belanja buka puasa, kita belanja buka puasa. Amalan orang tua kita dulu tukar-tukar juadah sangat-sangat baik sebenarnya. Tukar juadah sangat baik supaya kita dapat pahala orang tu berbuka puasa. Kita bagi lauk, ayam, dia balas balik kosong. Esok kita turunkan sikit, ikan kembung pula kita bagi. Semalam bagi ayam, ikan kembung pula lagi. Ikan kembung pun goreng je kan, tak isi apa. Dia bagi balik kosong juga. Lain kali dosa tak bagi lah, bagi kertas kan. Apa awak ni kedekut sangat kan. Okey, maknanya kita akan bagi tak peduli. Dia bagi balik kat kita pun tak apa, tak ada masalah. Sebab kita dah dapat pahala di puasa. Dan tentu sekali kita akan pilih orang yang pahalanya lebih besar. Contoh kita ada 2 jiran kanan, jiran kiri. Kita nak bagi satu je. Juadah tak berapa banyak, kita masak cukup untuk satu rumah je. Kan contohnya kita bagi rumah sebelah sini ke rumah sebelah sini. Kita tahu rumah sebelah sini dia puasa juga, tapi puasanya memang pahala tak ada tak tidak. Kan memaki hamun dia dengan apa semua kita tahu dah. Yang jiran yang sebelah sini pula rajin baca Quran contohnya. Kita tengok ada seorang haji tu dah pencet semua kan, kita tahu nampak. Lepas subuh je dengar dia baca Quran, tengah hari dengar dia baca Quran, sebelum maghrib dengar dia baca Quran. Kita tahu dah bulan Ramadan tu dia baca Quran je. Jadi kita nak rebut pahala tu, kita bagi dia buka puasa. Kita bagi dia buka puasa, kita bagi lauk pada dia. Kan? Okey, dapat pahala yang banyak pada kita. Itu kan tanda orang yang bijak. Dia tahu macam mana cara nak rebut pahala sebesar-besar. Dan dah lalang saya sebut benda ni pasal buka puasa ni. Itu sebab dia tuan-tuan, saya biasa sebut gini je. Antara open house raya dengan open house Ramadan, baik buat open house Ramadan. Kita ni tak ada habis buat open house raya. Open house raya ni bukan pada hari raya pun kita buat. Kita buat sampai bulan Zulkaidah kita buat. Jatuh tu kejut. Jangan risau ais punya tu kan. Nampak? Aircon pun terkejut kan. Kita buat open house sampai bulan Zulkaidah. Pasal apa? Sungguh, selagi tak jumpa raya haji, selagi itulah orang buat open house. Open house raya ni sampai raya haji, dia boleh sambung terus sampai raya haji. Pelik orang kita ni beraya kan. Dia beraya-raya sungguh orang kita ni. Padahal raya dalam Islam sehari je, bukan 30 Syawal. Satu hari je raya sebenarnya. Yang kedua tu bukan raya dah. Hari raya kedua, raya ketiga, sebenarnya istilah tu tak ada. Tu hanya nak budaya kita je. Nak sebut apa, tak haram. Tapi kena faham bahawa itu bukan raya sebenarnya. Raya ke-5, raya ke-7 kan, tak ada sebenarnya. Raya sehari je. Aidilfitri, lepas tu sehari lagi Aidilfitri kan, itu je raya. Yang itu tak dipanggil sebagai Eid lagi dah, ataupun hari raya. Tapi kita buat open house. Dapat pahala tak buat open house? InsyaAllah dapat. Kan, nak jamu orang makan, apa masalahnya dapat pahala. Tapi daripada jamu makan waktu raya, baik jamu makan waktu bulan puasa. Jangan buat pukul 12 tengah hari sudah dah. Jamuan open house raya pukul 12 tengah hari hingga 2 petang kan. Memang tak boleh open house Ramadan. Open house Ramadan buat tu buka puasa. Susah. Lagi besar pahala. Kita jemput 50 orang datang rumah kita. 50 kali dapat buka puasa. Dan 50 kali puasa kita dapat. Kan? Punyalah untung. Kalau nak buat dua-dua lagi baik. Buat sekali Ramadan, sekali Syawal. Tak ada masalah. Tapi kalau nak buat salah satu, utamakan Ramadan daripada Syawal sebenarnya. Syawal ni kita buat bagi makan sama je dengan kita bagi makan bulan Syaban ke, bulan Rejab ke, bulan apa ke, sama je. Tapi Ramadan memang berbeza. Jadi gunakan benda tu.
plan kecil. Kita fikir macam mana nak buat. Perlu bila kita buat, kena buat sebagainya. Okey, itu yang perlu kita rancang. Dan seterusnya yang perlu kita rancang juga adalah kita rancang dari sudut perbelanjaan kita untuk sedekah ni, berapa banyak kita nak sedekah. Tuan-tuan dapat gaji bila gaji? Mungkin minggu lepas. Letak lagi. Dapat gaji minggu lepas. Kita dapat gaji minggu lepas. Habis. Dapat habis. Habis dah. Jadi saya nak sebut ni. Kalau kita dapat gaji minggu lepas minggu 2 habis. Itu sebablah bila kita nak bersedekah, kita tak boleh letak dalam kepala kita, alah yang lebih-lebih ni aku sedekah. Memang silap lah. Nanti tak ada lebih, tak jumpa lebih kat mana. Dia sebenarnya ada lebih tu, tapi kita yang tak jumpa. Okay? Jadi yang sepatutnya adalah kita set aside dulu, letak tepi dulu, ini amount yang aku akan sedekah. Dan pada bulan Ramadan kita dah set dah. Kita dah tahu bulan 7 ni puasa. Dah tahu dah. Jadi gaji hujung bulan 6 sepatutnya kita dah tak tepi dah untuk sedekah bulan Ramadan. Jangan kacau. Yang itu portion aku untuk cari pahala sebanyak-banyaknya bulan Ramadan. Jadi sedekah dengan gaji bulan 6 ataupun kalau dah terlambat pun gaji bulan 7 ni. Gaji bulan 7 ni masih ada Ramadan lagi, kan? Tapi dah fikir dalam kepala, plan dulu berapa aku nak bagi. Allocate siap-siap. Mesti ada punya, jangan sampai tak ada. Yang susahnya kalau bulan Ramadan baru kita fikir, masalahnya kita akan fikir benda juga. Baju raya nak kena beli, anak-anak lagi satu pasang ini, tadi 2 pasang pula, 2 pasang pula. Fikir-fikir tu kan. Lepas tu fikir apa lagi? Lansir raya pula lagi. Fikir lagi apa? Duit minyak, duit tol lagi nak balik kampung. Siapa yang naik bas kena fikir pula apa? Surcharge 30%. Kena fikir pula benda tu apa semua. Fikir semua tu. Kan kalau kita naik kereta, kita fikir jam minyak makin tinggi lagi kosnya. Kan? Jadi bila kita fikir tu, lepas tu fikir apa yang last kali fikir? Sampul raya, duit raya. Kan? Sudah berapa ringgit pula aku nak bagi ni. Kan? Kalau tak 5% dia tak 5%. Betul lah, tak 5%. Kan? Depan-depan kita juga budak tu cakap report dia pakcik, 5% aja letaknya. Betul. Kan? Dia tak ada 5% budak lama sekarang. Ada juga orang tak RM1 lagi sekarang. Masih ada orang tak RM1. Tapi RM1 tu pun saya rasa mencuka juga budak tu. RM1 je. Rumah besar. RM1 aja. Dia memang confirm dia akan. Katalah kita letak RM5. Katalah letak RM5. Kalau letak RM5, kalau kita bagi 100 paket, dah RM5. Kan? Dah lari tu kita je bajet tu RM5 hilang. Jadi kalau kita fikirkan duit raya, waktu tu lagi kedekut kita nak sedekah bulan Ramadan. Jadi itu sebablah jangan tunggu-tunggu untuk plan, untuk beramal pada bulan Ramadan ni. Jangan tunggu nanti hujung ke tengah bulan Ramadan baru nak plan. Aku ni tak sedekah lagi bulan Ramadan ni. Berapa aku nak sedekah, tengok balik, tak ada kok pasal nak sedekah. Habis kita jadi kedekut. Jadi biar plan daripada sekarang untuk mengelakkan kedekut pada bulan Ramadan. Okey. Itu contoh plan. Apa lagi yang patut kita plan pada bulan Ramadan ni? Contoh Quran, bacaan Quran kita. Apa yang perlu kita rancang? Bacaan Quran. Biasa dengar kan ustaz-ustaz cakap kita kena khatam Quran. Tadi pagi pun saya dengar ada ustaz cakap khatamkan Quran 1 kali ataupun berulang kali. Dia sebut berulang kali lagi. Khatamkan Quran berulang kali pada bulan Ramadan. Kita bila dengar biar betul berulang kali nak khatam bulan Ramadan. Aku 20 tahun sekali pun susah. Ini dah berulang kali bulan Ramadan. Jadi dia tak register dalam kepala. Dia rasa ustaz bercakap memang benda pelik terus. Ataupun ustaz cakap pula bila kata dengar susah kan, ustaz cakap tak susah. 1 bulan ada 30 hari, 30 hari 30 juzuk, 1 hari 1 juzuk aja. Kita pun dengar biar betul 1 hari 1 juzuk. 1 hari 1 juz. Kata 1 juz benda, aku 3 juz boleh lah waktu buka puasa. Juz Nikai, juz Camel, juz Apple, yang tu aku boleh. Tapi 1 juz Quran, tak kena ni. Ustaz cakap lagi, tak susah 1 juz Quran. Senang aja, 1 juz tu ada 20 muka surat aja. 20 muka surat, kalau kita bagi 5 waktu semayang, 1 waktu semayang 4 muka surat saja. Sebelum semayang 2 muka surat, lepas semayang 2 muka surat. Kita dengar lagi, ustaz kata senang, aku 2 muka surat Quran. Apa lama aku nak baca? Surah semayang, lepas semayang 2 muka surat, semayang 2 muka surat. Tak kerja aku jadi. Dia rasa macam tu.
Jadi akhirnya apa yang ustaz cakap, dia macam ustaz cakap macam apa tak, ayam cakap meeting kan, dia tak register dah kepala, maksudnya kanan dua kiri itu je. Jadi akhirnya tak baca Quran langsung bulan Ramadan. Jadi itu sebablah saya ajak sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz, saya kata gini, apa kata kita tahu ni, kita tak payah cakap sebenarnya dah beberapa tahun saya sebut ni. Saya kata dengan kawan saya kata cuba elakkan daripada suruh orang baca berapa juzuk Quran ataupun berapa kali khatam. Saya dulu sebut itu, saya dulu dalam 5 tahun lepas semua bila saya ceramah, saya kata kita cuba khatam ke Quran berapa banyak kali. Lepas tu saya kata kita sepatutnya buat tandingan dalam keluarga, siapa yang paling banyak kali khatam. Ramai orang dengar macam tu, takkan nak buat tandingan berapa kali khatam. Macam tak logik bila sebut itu. Saya cerita, saya kata saya dulu nak bagi logik tu, saya cerita pasal diri saya dengan adik saya. Waktu sekolah dulu kan, waktu sekolah kita lawan siapa berapa kali khatam kan. Saya boleh 3 kali, dia boleh 2 kali, contohnya orang saya menang kan. Lawan. Tapi adik saya perempuan memang tak aci lah kan, dia ada seminggu cuti kan, saya tak ada cuti. Jadi saya boleh dah cuti bila. Cuma ceritanya bila saya cerita macam tu, orang fikir tak logik kan. Jadi saya sebut gini pada kawan, saya kata gini, kita tak payah cerita berapa banyak kali baca, berapa banyak baca. Berapa banyak tu maksudnya berapa banyak ayat yang dibaca atau berapa banyak muka surat, berapa banyak kali khatam. Sepatutnya kita fikir macam ni, berapa lama kita baca, cukup. Berapa minit yang diperuntukkan untuk bacaan Quran. Itu lebih logik untuk semua kita. Tak kira siapa yang lancar, yang tak lancar, semua sama je. Dari segi minit, semua kita boleh, insya-Allah. Letakkan berapa minit untuk kita dengan Al-Quran. Kan? Contohlah, siapa yang free dia boleh letak sampai 2 jam contohnya satu hari. Kan? 1 jam pagi, 1 jam petang, setengah jam pagi, setengah jam tengah hari, setengah jam petang, setengah jam malam. Boleh 2 jam. Ataupun dia buat, ataupun ada orang sibuk sampai 10 minit je sehari dia boleh, 5 minit pagi, 5 minit petang. Ataupun lagi sibuk, 5 minit je dia boleh satu hari. Dia kata aku memang tak sempat, 5 minit dia boleh. Kalau untuk Candy Crush tu boleh 15 minit kan? Betul kan? Saya hari-hari orang invite dekat Facebook dekat menyampah kan? Sekian Candy Crush, invited you to play apa kan? Invited you to play Candy Crush. Simpulan invited you to play Candy Crush. Okay. Kalau pakai komputer tu senang juga nak block orang tu kan? Tapi pakai Facebook, pakai tablet, ni susah sikit nak block. Jadi tu yang saya teringat dalam kepala saya, game Candy Crush ni rupanya paling ramai orang main sekarang ni. Dulu Angry Bird itu tahun lepas macam ramai Ramadan Angry Bird lah. Tahun ni Candy Crush pula. Tahun depan tak tahu apa pula. Okay. Jadi bila kita sebut, bila yang itu boleh pula Quran 5 minit payah. Okay, kita kata 5 minit Quran, ada orang yang lancar, dia boleh 3-4 surat, 50 surat dia boleh baca dalam tempoh 5 minit. Ada orang yang tak lancar, bukan kata 3-4 surat, 3/4 surat pun dia tak lepas. Ada orang yang lebih tak lancar, 3/4 baris pun tak lancar, setengah baris pun tak lancar, tak lepas dalam tempoh 5 minit. Dia masih lagi mengeja, jadi 5 minit, setengah baris tak lepas kan? Kita masih tengok lagi dia masih lagi, lepas tu nak connectkan pula satu huruf lain kan. Kalau Qul Ahad apalah kan, ini surah Baqarah, surah Imran, mana pula dia sambung ke sini, betul kan, sambung ke sini, yang ni panjang, yang ni ada satu kan, letih kan. Jadi mengah dia nak baca 5 minit, setengah baris je, bukan 50 surat, setengah baris pun mengah. Ini normal. Saya kata ini memang berlaku dalam masyarakat kita kan. Saya bukan pelekehkan, ini kita cerita realiti kan. Jadi bila realitinya begitu, maka kita cuba tengok balik. Kita bila baca macam tu, dapat tak pahala? Dapat pahala 5 minit. Dan memang betul, kita biasa dengar ustaz cerita satu huruf, 10 pahala. Maknanya dia kena kuantiti yang banyak lah. Pasal satu huruf 10 pahala kan. Lagi banyak kita baca, lagi banyak pahala. Tapi ada pula hadis yang lain, diceritakan tentang orang yang susah bacaan Quran dia dapat pahala 2 kali ganda. Dia dapat juga pahala atas kepayahan itu, usaha dia tu. Usaha dia yang payah tadi tu, dia dapat pahala pula. Jadi 2 kali ganda dia dapat pahala. Maka akhirnya kita tengok sebenarnya berapa lama orang tu baca. Kalau dia ni payah baca 5 minit, yang ni pun payah baca 5 minit, jadi dia senang baca 5 minit, maka pahala dia lebih kurang sama je sebenarnya. Okey? Yang pentingnya baca. Yang pentingnya ada masa dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Muslimat kalau tengah uzur pun sama juga, tak boleh baca, tengok tafsir. Zaman kita sekarang ni pula ada iPhone, ada tablet, ada
Android phone apa semua, gunakanlah apa kita dah dikurniakan oleh Allah Ta'ala ni, gunakanlah, tengok Quran. Kadang-kadang dalam satu handphone sampai 4-5 software Quran ni. Bacanya tidak. 4-5 bulan sekali baru nak tengok. Tapi 4-5 software Quran di downloadnya. Software Quran ni bagus. download. Yalah, pakai wifi pula kan, free kan. Download lagi. Tapi tak baca-baca. Kan ada satu software yang dia dia remind kita lagi. You haven't read Al-Kahfi today. Do you want to read it now? Ada software yang sekarang ni dia tolong ingatkan lagi. Setiap hari Jumaat dia akan keluar reminder. Kan bagus. Tapi kita kadang-kadang dia ada benda tu. Do you want to read it now? No. Do you want to read it now? No. Itu je lah setiap kali. Jadi padahal bila mana kita zaman sekarang ni lagi senang maknanya nak baca Quran dan sebagainya, sangat-sangat senang. Kita datang pejabat pun boleh. Daripada kita tengah letih-letih tu kita buka Facebook dan sebagainya, apa masalah kita buat Quran sekejap 5 minit je. Bukan saya kata kena buat 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Ambil sikit masa tadi lah. Tapi benda ni kena perancangan. Ada perancangan, jangan kena rancang. Bukan main tak apalah, tengok bila free nanti. Bulan Ramadan nanti kalau aku free aku baca lah. Dia jangan gitu. Letakkan dulu azam kita dan letakkan betul berapa. Dia salah satu daripada cara untuk kita menjayakan misi kita, objektif kita adalah objektif tu biar tepat, biar ada dipanggil apa, boleh diukur. Objektif yang boleh diukur. Itu salah satu cara untuk menjadikan objektif. Lagi ada objektif dalam syarikat, dalam kerajaan, dalam agensi kerajaan, dalam pejabat kita, dalam unit kita. Dalam unit kita, bila kita buat objektif, biar objektif tu boleh diukur. Jangan objektif tu kita akan menjadi lebih baik. Dia tak jadi. Akan jadi lebih baik. Ini bukan objektif yang baik. Sebab dia tak boleh diukur. Macam mana nak ukur lebih baik? Macam kita kata, kita akan lebih cemerlang, agensi kita akan lebih cemerlang pada tahun depan. Itu objektif? Tidak. Itu mungkin mission statement mungkin. Tapi itu bukan objektif. Sebab objektif dia kena clear. Okey, kita akan gini-gini, itu ada KPI dan sebagainya tu. Kan, dia biar nampak. Sekarang ni KPI kita untuk Ramadan, kita kena letak. Satu hari at least berapa minit aku kena baca Quran. Letakkan begitu, baru kita boleh jadi. Azam kita banyak tak jadi, sebab itulah banyak kita azam tahun baru, aku nak jadi lebih baik daripada tahun lepas. Tak jadi. Sebab dia tidak boleh diukur. Baik itu susah nak ukur. Tapi kita kena sebut, aku nak jadi lebih baik dengan maksudnya setiap hari aku nak senyum dengan orang. Contohnya, setiap hari aku nak gini, aku nak sedekah. Setiap hari aku nak ada benda-benda tu. Barulah kita boleh achieve. Baru dipanggil achievable objective. Kan, benda yang boleh dicapai. Okey, sekarang ni masuk bulan Ramadan. Letakkan begitu juga. Berapa minit aku dengan Al-Quran. Okey, letak dalam kepala lah. Kalau tak tulis pun letak, kalau tulis lagi bagus. Tulis tampal kat komputer. Kan? Dan sebagainya. Okey, itu berkaitan dengan Al-Quran. Sedekah tadi kita dah sebut kan. Fikirkan berapa banyak kita nak sedekah dan sebagainya. Ini semua memerlukan pula apa yang nombor 3 saya sebutkan sini adalah warm up kita pula. Kan? Dia perlukan pula warm up. Dia tak boleh jumpa Ramadan terus pulang kampung nak baca Quran sampai setengah jam. Contohnya. Asal nanti dia akan letih sendiri. Berjumpa Ramadan baru nak sembang tarawih tiap hari. Tak jadinya. Kan? Tuan-tuan perasan Ustaz saya cakap kan? Masuk Ramadan, awal Ramadan penuh limpah orang sembahyang tarawih. Sampai tengah Ramadan jemaah makin advance. Kan Ustaz sebut gitu kan? Makin maju ke hadapan. Maju lagi ke depan kan? Makin lama makin maju ke depan. Bagus. Ini maju ke depan yang tak bagus ini tadi. Maju ke depan daripada tarawih. Makin lama makin sikit. Okey. Biasa kita dengar Ustaz cakap itu. Tapi apa dia punya solusi? Apa dia punya masalah sebenarnya? Kita kata troubleshoot. Apa sebenarnya yang berlaku? Orang kata, Ustaz dah penat. Penat lah. Awal-awal Ramadan buat lagi, dia segar lagi. Tengah-tengah Ramadan dia dah letih. Sebenarnya jawapannya, dia bukan letih fizikal. Bukti dia tak letih fizikal. Tuan-tuan tengok sendiri, pukul 6 petang, tengok betapa istiqamahnya dia bersa'i dekat bazar Ramadan. Istiqamah bersa'i. Confirm. Daripada petang pertama sampai petang 30 Ramadan, 29 Ramadan, dia boleh complete. Okay? Tanda apa? Tanda dia tidak letih fizikal. Tak. Kalau letih fizikal dia, bazar Ramadan kita tak nampak.
Saya sebut sa'i betul ada bukan istilah yang tepat adalah bersa'i. Sebab sa'i ni adalah, maksud sa'i adalah berjalan. Itu maksud sebenarnya. Okey. Cuma saya teringat sa'i dekat Safa dengan Marwah tu. Sebab sa'i Safa Marwah kan dia dari ujung ke ujung balik. Macam tu orang kat Bazar Ramadan. Dari ujung patah balik ke ujung balik. Dia teringat pula aku tak beli di Mutabak dia kata balik kan. Jadi memang macam sa'i tu. Ada tempat dia laju, ada tempat dia perlahan. Sebiji macam sa'i dekat Bazar dekat Safa dengan Marwah. Memang. Jadi bila kita tengok yang itu, kita tahulah bahawasanya sebenar-benarnya fizikal masih lagi kuat sampai hujung Ramadan. Yang lemahnya adalah iman kita. Yang dah tak kuat itu adalah jiwa kita. Pasal kita tidak warm up dulu. Maknanya dia dah crank waktu tu. Kalau kita tengok pemain bola, dia handal macam mana sekalipun, dia kena prepare dulu. Dia kena warm up dulu. Sebelum main, warm up dulu. Cristiano Ronaldo ke, Lionel Messi ke, Neymar ke, Mario ke, lupa nama pemain Malaysia. Siapa pun sebelum masuk peranan, dia kena warm up dulu. Kalau dia tak warm up, dia crank juga. Walaupun dia pandai macam mana main, dia akan crank. Okey, kita macam mana? Dia orang tu tuan-tuan, yang pemain bola, hari-hari dia main, hari-hari dia berlatih. Dia orang cuma cuti sekejap je dalam setahun. Dia orang cuma cuti sikit je dalam sebulan setengah je. Yang lain tu hari-hari dia orang main daripada pagi sampai malam. Dia orang berlatih. Mungkin seminggu sehari dia orang rehat. Itu je. Yang lain tu dia orang akan berlatih daripada pagi sampai ke malam. Ada sesi pagi, sesi petang, sesi malam. Sesi pagi, sesi petang, sesi malam. Dia berlatih. Itu pun bila nak berlawan, warm up juga dulu sebelum masuk padang. Kita ni yang tak berlatih dari hari ni, tiba-tiba nak terus terjah masuk padang. Terus terjah padang, masuk main 90 minit. Tahu pula tu, kalau menang, main terbaik dapat Audi Q5. Semangat. Sanggup beli kasut boot baru, beli baju jersey baru cantik tu semua kan. Tapi masuk tak ada warm up, tak ada apa. Masuk padang nak main 90 minit, 5 minit cramp terus. Sama macam bulan Ramadan ni. Kita sebelum Ramadan, kita semangat. Dengar, Ramadan ni pahala besar, begini, lagi besar lagi daripada Q5. Lagi besar pahala-pahala dia. Kita pun semangat, aku nak gini, aku nak gitu. Tapi masuk ke Ramadan, kita crank. Crank apa? Crank iman. Jiwa kita lemah, hati kita jadi crank. Lepas 14 hari dia jadi kendor lah. Slow, tak lagat nak berlari lagi dah pada bulan Ramadan. Oleh itu, sebelum jumpa Ramadan, prepare dulu sekarang. Lagi 4-5 hari ni, sekarang ni waktu untuk kita prepare. Sedekah sikit-sikit. Okay? Jangan ringankan sikit untuk sedekah. Lepas tu bacaan Quran. 3-4 hari ni buka-buka Quran tu. Lagi Quran kalau boleh buka rumah. Inilah waktu terbaik untuk lap balik Quran tu kan. Dia kata memanglah berdebu Ustaz, sebab saya pakai software sekarang ni. Quran kan. Masalahnya software semua tak buka kan. Software ni kalau ada kadang-kadang dia sebut last open. Kita boleh tengok balik bila kan yang aku buka Quran aku ni kan. Tengok tu dia 5 months ago kan. Bila 5 months ago tu, waktu aku beli handphone ni aku install kan. Install buka sekejap kan, tengok. Lepas install buka, tak tahu buka ke dah. Okey. Jadi kita tengok balik kan. Quran kita, apa lagi? Sembahyang tarawih. Memang tak ada praktis yang sembahyang tarawih dulu kan. Jangan malam ni tetap pergi masjid sembahyang tarawih pula. Bila tanya buat apa ni? Sembahyang tarawih. Praktis kita warm up. Jangan ada tarawih kan. Buat apa? Kita at least pergilah masjid. Kalau tak biasa pergi masjid dekat rumah kita, sebelum Ramadan ni, waktu malam sembahyang Isyak ke, pergilah masjid sekejap. Kenal tu tangga birahi ke mana kan. Kita dah lupa tahun lepas last kali pergi. Raya haji tahun lepas kan. Last kali pergi. Orang Melayu kan macam tu kan. Dia yang wajib je sembahyang raya. Sembahyang raya tu semua orang mungkin penuh kan. Tak pergi sembahyang raya macam dosa besar. Padahal sembahyang raya tu sunat kan. Kita sembahyang wajib 5 kali sehari tak pernah nampak muka dia. Jadi biasa, normal bagi dalam masyarakat kita. Okey, sekarang ni nak sembahyang tarawih ni, pergi dulu malam ni. Malam ni kalau esok ke pergi. Lepas sembahyang Isyak, main sunat sikit ke dan sebagainya. Maknanya kita warm up dulu kan. Kita warm up apa yang patut kita buat pada bulan Ramadan. Dan sembahyang witir contohnya. Kalau tak nikmat sembahyang witir 3 rakaat jadilah. Dan lepas sembahyang Isyak, sembahyang witir 3 rakaat. Dah. Okey.
Itu berkaitan dengan warm up. Lepas tu masuk pada bulan Ramadan, kita akan sembahyang tarawih pada malam tamu Ramadan. Semua tak boleh kan? Cuma kita sebutkan di sini, mula sekali masuk bulan Ramadan, mula sekali adalah niat, malam pertama Ramadan niat, hari puasa malam mula kan, niat. Dan niat itu kena buat tiap-tiap malam. Cuma Tuan Guru kita ajar untuk niat sebulan kan. Niat sebulan tu kenapa? Sebab memang dia tak sah sebenarnya, dia tak kira sebenarnya. Niat sebulan ni dia tak boleh menggantikan niat tiap malam tu. Tiap malam kena niat juga. Betul apa pasal nak niat sebulan tu? Pasal supaya kalau lah kita mati dengan tengah bulan pun dapat akhir sebulan. Sebab kita dah ada niat nak puasa sebulan. Tapi tuan-tuan perempuan semua saya rasa dah ada niat puasa sebulan sebenarnya pada malam pertama Ramadan. Melainkan segelintir sangat-sangat lah yang mula-mula malam pertama Ramadan ni dia dah fikir esok puasa. Kalau aku rajin bulan ni aku puasa 3 minggu. Kalau rajin 3 minggu kan. Kalau malas kata dia seminggu kan. Maknanya dalam hati dah macam tu. Tapi kita semua biasanya memang dalam hati kita dah ada dah. Aku insya-Allah aku nak puasa bulan ni sampai raya. Ada letak dalam kepala macam tu kan. Sebulan aku nak puasa insya-Allah. Kalau muslimat pun dia letaklah sebulan melainkan hari-hari yang kita ada puasa. Aku nak puasa sebulan. Kan? Jadi bila kita ada niat macam tu, mudah-mudahan kalau kita mati pun dapat pahala. Lepas tu sembahyang tarawih kan. Sembahyang tarawih tu carilah tempat yang baik, carilah imam yang bagus bacaannya, yang tak apalah kalau nak pilih-pilih. Kadang-kadang kita ni pilih macam kriteria. Ada yang paling cepat, ada yang cari surau yang ada aircon kan. Ikutlah macam-macam lah. Ataupun cari yang more dia paling sedap. Ada juga jenis-jenis tu. Dia ada kriteria masing-masing lah, kriteria pemilihan. Yang ini aircon tapi more tak best. Dia akan cari yang komplit kriteria dia. Dia sanggup pergi jauh, yang penting kriteria tu cukup kan. Dan ada yang lebih baik lagi, dia cari mana surau masjid yang ada tazkirah yang seronok. Contohnya, yang tu pun ada juga. Kalau kita dia pergi surau atau masjid yang mana kat sini ada tazkirah yang seronok, yang dia boleh pergi, yang dia boleh dengar kan. Dia boleh ambil manfaat, dia boleh ambil peringatan pada bulan Ramadan. Sebab peringatan ni dia kena ulang lagi. Tak apa, sekarang ni saya sebut bulan Ramadan ni ulang lagi. Sebab itulah peringatan. Bukan belajar yelah. Hari pertama kita belajar dah lah. Tapi ni ingat kan, ingatan ni memang kena selalu. Dia tidak ada pun tak apa, ingatkan lagi. Anggap kita ni macam budak-budak, memang kena sentiasa ingatkan. Kan budak-budak kan hari-hari kita kena ingatkan. Kita suruh dia lagi, besok kita kena suruh dia lagi, lusa kita kena suruh lagi. Kadang-kadang beratus kali kita suruh, barulah jadi rutin bagi dia. Kita suruh semayang, boleh semayang. Bangun subuh. Kalau kita tak tidur dia, mana nak subuh? Kita kena ingatkan terus kita ingatkan. Sampai satu masa barulah dia boleh buat dengan tenang tanpa ingatan lagi kan. Macam itulah kita dengan tazkirah pada bulan Ramadan dan sebagainya. Biar diingatkan lagi. Pilih. Ada orang dia pilih apa? Pilih imam paling laju sekali kan. Yang Fatihahnya senampas. Kalau boleh yang Wadduha pun senampas. Jadi itu ada yang pilih macam tu. Tuan-tuan memang betul ada satu cerita. Saya cerita pada ni. Banyak tempat saya pergi. Saya pernah pergi satu masjid. Masjid ni saya tak nak pergi tuan-tuan kat mana. Kejap lagi tuan-tuan cari. Dia bila tuan imam ni sembahyang, dia lepas baca Fatihah, amin kan. Dia baca surah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Rakaat kedua lepas amin, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Surah Qul huwallahu ahad yang punya pendek atau boleh lagi. Memang kreatif betul imam. Saya dengar kreatif juga kan, tetapi sah tak? Sah je. Dia baca satu ayat, tak baca langsung pun sah lagi. Tapi dia pandai dia potong dua. Apa hasilnya yang dia dapat? Faham sendiri kan. Masjid tu melimpah keluar sampai hujung Ramadan. Masih melimpah lagi. Saya pergi masjid tu, saya ingat dalam 20 lebih Ramadan masih penuh lagi orang sampai melimpah keluar. Saya pelik apa keistimewaan masjid kan. Rupanya tu imam ni. Saya tak cerita kat mana kan. Tuan-tuan kalau tersogok dah saya berapa saya nak kata kalau kita. Okey. Cerita betul. Memang cerita betul. Wallahi memang berlaku. Okey. Tuan-tuan dan rahmatullahi Allah. Bila kita pilih Ramadan tarawih yang rehat dan sebagainya. Dia ada jadi kerehatan lagi kita, dia tak kelang kabut dan sebagainya kan. Itu sebablah antara dua rakaat tu dia ada bacaan dan sebagainya. Lepas 4 rakaat ada bacaan. Sebab itulah, sebab nak bagi rehat, dia tenang.
Ya, jadi memang ada orang bersoal, kenapa ini Rasulullah tak pernah buat ni? Lepas 2 rakaat tak baca ni, baca selawat lah, doa dan sebagainya. Kan? Apa pada Sayyidina Abu Bakar lah, pada Sayyidina Umar dan sebagainya kan. Jadi sedangkan Nabi, sahabat semua tak pernah buat benda tu. Maka ada ustaz-ustaz benda-benda ni, dia tak tahu sebab, dia pun lawan. Oh, ni bid'ah ni Rasulullah tak pernah buat. Sedangkan ulama dulu dia buat ni sebab apa? Nak bagi mengisi kekosongan. Kalau tidak, habis mengumpat orang. Kan? Lepas habis 2 rakaat, diam kan dia kawan sebelah. Kau tahu tak, imam tu kan? Mengumpat tak imam terus. Yes. Nasib baik ada selawat kan. Mengumpat tu tak jadi sempat dalam hati. Sallallahu alaihi wasallam. Dia takkan nak mengumpat. Jadi sebablah ulama kita dulu ni dia buat tu cantik sebenarnya. Dia bagi tu biar kita jelas. Dan itu sebab juga lah dia sebut tentang 4 orang sahabat. Salah satu sebabnya ni nak lawan Syiah ni. Syiah dia tak akan reda dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tapi kita dah diajar reda pada Sayyidina Abu Bakar, reda pada Sayyidina Umar, reda pada Sayyidina Uthman, reda pada Sayyidina Ali. Kita sebut 4 sekali sahabat. Rupanya ulama dulu dia fikir jauh sebenarnya daripada kita. Jadi kita tinggal baca dia. Boleh tak ada masalah. Ataupun macam saya sebut dalam status Facebook saya baru ni, sebut gini je. Waktu saya dekat Jeddah tu, waktu belajar apa nama? Kita semain tarawih. Lepas 10 rakaat, dia hidangkan kopi. Cawan-cawan kopi tu dekat dalam dulang, dia dah tuang dalam cawan-cawan siap. Dapat pas ni kan satu baris tu, pas seorang-seorang kan. Ambil satu cawan kopi, kita lepas kat kawan sebelah. Itulah sampai hujung. Lepas tu sambil minum kopi, dia qasidah ke, dia tazkirah ke, macam itulah. Habis minum kopi secawan, sambung balik bagi 10 rakaat. Seronok, main tarawih tu seronok. Sebab dia minum kopi ke, coffee break pun kata. Memang coffee break betul lah ni. Tarawih pun ada coffee break, tak ada masalah. Sebab dia memang rehat, memang untuk kerehatan, tak ada masalahnya. Dan satu lagi, bila cerita pasal tarawih ni, dan kita ingat balik bagaimana semain tarawih kita, kalau kita sibuk dan sebagainya pun jangan tinggal semain sunat pada bulan Ramadan. Tak kira tarawih ke apa. Macam mana kita tak tinggal? Macam mana cara untuk tak tinggal kan? Praktikal. Kita praktikal. Katalah sibuk sangat. Ataupun ada malam yang kita pun drive balik kampung contohnya. Kan kadang-kadang balik kampung malam. Apa hujung minggu nak tahur dengan keluarga ke atau apa-apalah. Jadi kita nak tarawih kat masjid surau tak sempat. Ada yang kadang-kadang balik kerja lambat. Kadang-kadang isyak pun balik. Buka puasa, lepas tu sembahyang isyak pun balik. Nak sembahyang tarawih, nak singgah masjid tak sempat. Balik ke rumah dah letih. Dah kali tidur. Dah terlepas peluang untuk sembahyang. Dah kali bagi alasan, sibuk tak? Macam mana? Sibuk, tak dapat sembahyang. Kan rugi. Sebenarnya sempat. Macam mana cara dia? Sembahyang dalam kereta. Itu jawapannya. Sembahyang dalam kereta. Boleh sembahyang dalam kereta? Boleh. Siapa pernah sembahyang dalam kereta? Yang sunat dalam kereta? Ada? Kenapa tak sembahyang sunat dalam kereta? Surau banyak. Memang surau banyak. Tapi pernah tak kita terperangkap dalam traffic jam dan sebagainya? Takkan tak pernah. Apa kita buat waktu tu? Dengar radio? Johara pagi era? Tak apa. Dengar lagu 00 Yuna? Apa lagi? Yang 70 juta kali. Yang paling baru kali. Habis itu lah. Duduk dalam kereta penuh. Tengok kereta sana, tengok kereta sini. Habis. Memang ada surau banyak. Tapi kita tak berhenti surau kita kali. Nak jumpa surau je berhenti. Tak. Kan lagi bagus kita penuhkan masa itu dengan semayang. Okey, katalah semayang tarawih itu. Boleh tak? Boleh sebenarnya. Senang dia. Tapi syarat dia satu. Syarat dia apa pula? Syarat yang pertama, tutup aurat. Syarat yang kedua, ada semayang. Syarat yang ketiga, suci daripada najis. Cukup 3 syarat. Menghadap kiblat tak syarat. Tidak disyaratkan menghadap kiblat. Suci daripada ambil semayang tu maksudnya sekali dengan suci daripada hadas lah. Ada besar dan kecil. Tutup aurat. Ada apa suci daripada najis. 3 syarat tu cukup untuk kita takbir semayang. Kan? Boleh fikir logik lagi tak benda tu? Boleh tak semayang kan? Boleh. Macam orang sakit semayang. Ada lagi yang sebut macam mana Ustaz? Nah lihat. Macam mana semayang? Orang sakit dia duduk je kan? Duduk je kan? Angkat tangan. Tak payah angkat tangan tak? Kan takbir tu yang pentingnya sebut
Bukan kena lepas steering tu angkat tangan. Allah. Kalau jenis yang takbir ramu tu kan, jadi tamsuk gear tu kan, sudah. Lama dia tak lepas steering ni. Bawa motor lagi, nak pakai handle. Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Tak payah lepas pun, pegang tak apa. Allahu Akbar. Niat dulu hati. Nak sembahyang tarawih ni, ataupun nak sembahyang duha ni, pagi-pagi. Nak sembahyang duha ni, Allahu Akbar. Baca Fatihah, semua kan. Lepas tu rokok tunduk sikit kan. Sikit dia tunduk, yang tidak. Lepas tu sujud, tunduk lebih sikit. Yang dia nampak kat depan. Jangan sampai tak nampak. Pun untuk khusyuk sangat kan. Sujud. Orang naik motor lagi rendah daripada sujud. Tunduk tu kan. Boleh, tak ada masalah. Apa yang kita boleh, kita buat. Itu je. Ada yang kata Ustaz, pergerakan waktu tengah mandu lah. Kita mandu, kita bukan bergerak banyak sangat kan. Kebanyakan masa kita mandu, kita macam tu je. Gerak sikit je tu je. Kalau pun kita pakai gear manual pun kita bukan banyak lama-lama macam tu kan. Kita ubah gear sekali, dah ubah lagi, kan? Dah, tak ada masalah kan. Jadi tak batal pun. Masuk simpang, bagi signal, tak ada masalah. Tak ada pun yang benda yang membatalkan kan. Jangan sempang kawan sebelah, sudah. Itu je. Telefon jangan kan. Sayang. Guys, itu je. Selain daripada tu, senang sangat kan. Tapi kita yang tak buat, maka kita lah orang yang paling rugi. Tak cuma muslimat kena ingat satu benda je lah. Kena tutup aurat sempurna lah. Bukan mesti pakai tekung kan. Kenapa pakai tekung? Semayang kan. Terkejut orang kan. Ini tu pakai tekung kan. Sebab apa nak semain doha lagi kan. Tak payah kan. Lepas tu tutup aurat sempurna. Macam mana tutup aurat sempurna? Tudung pastikan betul tutup apa ni, tangan kan. Biasanya tangan lah. Sebab kita pegang steering kan, memang dia akan terjatuhnya. Dan kita duduk sorang-sorang dalam kereta, orang tak nampak, tak kisah lagi. Tapi pasal kita nak sembahyang kan, jadi kena pastikan lah, pakailah tu apa setongan kan. Perempuan yang kita kan. Saya muslimat yang tanya soalan tu sebab saya tahu kan. Muslimat tanya, Ustaz, apa sebenarnya hukum pakai setongan Ustaz? Tak dengar tu. Ada Ustaz yang benar ni, oh hands-off kata, hands-off. Betul ke hands-off stoking tangan kan? Okey. Jadi bila tahu dah benda tu kita nak semayang kan, ataupun kita pakailah yang ketat sikit, apa ada gentang dan sebagainya, jangan. Maknanya kalau hendak kita akan buat betul-betul dan kita dah tahu dan kita nak buat je. Dan tak susah. Nak semayang tarawih dalam kereta boleh. Berapa rakaat kita nak semayang sepati lah. Nak semayang 8 atau semayang 20 ke tak gaduhnya. Kita buat dalam kereta kita sendiri. Boleh apa orang cakap kan? Nak selawat, tak selawat sepati lah. Kata nak selawat tak apa, terus je. Nak selawat pun tak apa. Allah, Assalamualaikum. Kalau kita mandu kan, dengan ngantuk dan sebagainya kan, ini antara yang boleh ubat ngantuk sebenarnya. Jadi kita mandu seorang dalam kereta tu, baca kan, semayang dan sebagainya, boleh kan, tak ada masalah. Jadi bila balik, maknanya tak ada alasan untuk kita tak semayang. Tak ada alasan untuk kita tak semayang sunat pada bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan pada bulan lain pun sama lah. Bulan Ramadan lebih-lebih lagi. Okey, habis dah sahur macam biasa lah kan. Sahur tu bagi lambatkan sahur, jangan cepatkan sangat kan. Biasa sahur lambat ni bukan pukul 4.30 pagi je. Itu masih awal lagi 4.30 tu. Banyak masyarakat kita bangun sahur pukul 4.30 awal kan. Sahur pun apa maksudnya lambat ni? Lambat ni maksudnya agak-agak kita berhenti waktu imsak. Waktu sebelum imsak kita berhenti. Tapi ada yang melampau sangat, lambat sampai waktu imsak masa makan ni kan. Soalan yang selalu diajukan pada saya adalah, bukan saya je, Ustaz lain pun biasa orang tanya, Ustaz, apa hukumnya kalau tengah makan sekali bunyi azan? Confirm lah dia makan waktu imsak kan. Itu je lah. Jadi jenis macam ni, jenis yang nampak lampu isyarat kuning, terus ditekan minyak lagi kuat kan. Imsak kan, bagi kuat dia makan kan. Lagi cepat ni sama tu. Boleh tak buat macam tu? Boleh, bukan batal. Kita bukan lampu kuning, kita lepas, tak ada masalah. Ada kamera ES pun tak tangkap kita kan kalau lampu kuning. Tapi ingat, janganlah sampai lampu merah, kita masih duduk kat tengah lagi kan. Nanti lampu merah masih belum menelan lagi, itu dia salah.
azan masih telan. Jadi anggap imsak tu macam lampu kuning. Tapi berhenti tu agak-agak betul-betul berhenti waktu imsak. Itu yang terbaik. Okay? Kalau kita kata kita makan 15 minit, 15 minit. Letak 15 minit sebelum imsak, waktu tu lah kita start makan. Itu yang terbaik. Maksudnya, kalau rasa nak minum air saja, tak nak makan. Roya tekak, aku semua kata payah, aku nak makan nasi, aku tak selera makan nasi pagi-pagi. Lagi-lagi awal-awal puasa kan, hari pertama puasa. Jadi, minum air je contohnya, makan sebiji kurma. Agaklah, seminit je kot minum air kan. Seminit sebelum imsak, minum. Dapatkan pahala melambatkan sahur. Hadis tu cerita sama. Buka puasa awal dengan melambatkan sahur. Tapi part yang buka puasa awal tak payah cerita banyak. Itu ustaz-ustaz kalau cerita panjang bab ni motivasi supaya buka puasa awal mengambil kemegahan. Tak payah. Dia benda tu benda yang tak payah cakap apa-apa orang buat. Sunnah tu Ustaz, sunnah. Sunnah buka puasa awal kan. Cuba ustaz bagi tazkirah waktu tu lama sikit kan. Oh, tak boleh. Masa waktu buka dah ni. Buka dah ni. Dia macam berdosa tak buka waktu tu. Kalau ustaz tazkirah terlajak sikit kan. Dan kadang-kadang ada tazkirah sebelum maghrib kan. Kalau ustaz terlajak buka puasa apa tazkirah tu dimaki ustaz tu. Tak kerti hukum ustaz ni. Padahal kalau semayang relax kan, semayang lambat kan. Okey. Jadi kita pergi tadi. Okeylah, siang hari Ramadan biasa kan. Tadi kita sebut sedekah Al-Quran dan sebagainya. Elakkan daripada nipu, umpat apa semua ni. Sebab benda-benda ni akan membatalkan pahala puasa. Pahala puasa pun bukan setakat dosa. Dosa tu sama je sepanjang tahun. Dosa mengumpat, dosa nipu, dosa juga. Tapi bulan Ramadan, ruginya batal pahala puasa. Daripada pagi sampai ke petang dia puasa, lagi 5 minit dah buka dah nipu orang. Batal pahala puasa. Burn terus kan? Jadi jangan elakkan terus kan? Elakkan terus. Bukan jangan selalu-selalu kan? Sekali dia pun menipu, batal terus pahala puasa. Mengumpat dan sebagainya. Okey. Dan buka puasa, sebelum buka puasa banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Dan yalah, jangan duduk depan wadah tu lupa doa. Bukan doa makan kan? Doa maksudnya sebelum buka puasa, sebelum maghrib. 5 minit, 10 minit sebelum maghrib tu ambil masa untuk banyakkan berdoa. Bukan ambil masa untuk bincang tentang makanan tu. Dia menjadi tukang komen kan. Semalam masin ni bertabak ni. Ni hari ni di tempat lain pula ni. Jadi fikir bincang makan satu ni. Tuan-tuan yang ketawa ni memang biasa berlaku. Memang apa? Biasa ni kan. Jadi sebelum buka puasa duduk. Tapi duduk tu untuk baca doa. Bukan pegang kurma lah. 5 minit sebelum buka dah pegang kurma. Siapa kan? Pegang gentel kurma tu. Dia nak masuk waktu ni kan. Bukan budak ni, bapak budak sekali kan? Sama je. Lagi seminit dah buka, dah dekat mulut dah kan? Kurma tu. Tak sabar nak buka. Macam mana puasa macam hebat sangat pun. Okay. Buka puasa dengan yang halal. Dan jangan banyak sangat buka puasa. Jangan banyak sangat makan buka puasa kan? Sekadarnya saja buka puasa. Jangan lebih daripada kebiasaan. Kalau biasa kita makan macam tu lah. Jangan semata-mata puasa puasa jadi makan kita pun jadi double waktu buka puasa. Itu dah jadi tak betul lah. Maka tidak ada makna bagi puasa kita. Puasa hilang roh oleh kerana kita bila berbuka, kita buka lebih daripada kebiasaan. Dan inilah yang banyak berlaku dalam masyarakat. Bukan saja masyarakat kita, masyarakat Islam seluruh dunia. Macam tu. Buka puasa memang melampau-lampau. Dan bukan sekadar pada tahun ni, bukan sekarang, bahkan 1000 tahun lepas dah ada. Sebab Imam Al-Ghazali 1000 tahun lepas ada cerita dah benda ni. Bab berbuka puasa dengan banyak, makan dengan banyak, sebagainya. Ini menyebabkan makna puasa kita hilang. Jangan sampai dikatakan jangan jamak buka makan tengah hari ke malam kerana Allah Ta'ala. Dia jamak, dia pula jamak tamam, bukan kosor. Kosor ni dua-dua kan, dia tak empat. Dia sunat-sunat ni sekali. Semua sekali combine waktu malam ni. Makan tengah hari, waktu makan malam, waktu minum petang kan. Semua sekali combine waktu buka puasa. Jadi masih okay. Dan tuan-tuan, sekarang ni kalau kita cakap senang. Memang kita boleh gelak tahu. Dan kita boleh rasa aku tak buat dia tu kan. InsyaAllah aku boleh lawan nafsu aku pada bulan Ramadan. Tapi tuan-tuan ingat balik apa yang saya sebutkan ni ketika tuan-tuan bersaing kat bulan Ramadan tu. Ingat balik tak boleh ni. Jangan lebih dan sebagainya. Kemudiannya pasal saya tahu dan benda ni kena ingatkan lagi sebenarnya. Kena ingatkan lagi sebenarnya. Biar kalau dah tengah-tengah bulan Ramadan tu ingatkan lagi. Sebab saya pernah ketika tu tinggal sekalian ni,
ketika puasa kat satu hotel, saya jadi pentazkirah sebelum berbuka tu ada satu program lah dibuat oleh satu majlis agama. Jadi bila kita buat, bila kita bagi tazkirah, saya sebut lah jangan makan banyak sangat semua kan. Padahal tahu dah buffet hotel tu kan. Jadi saya sebut kata tak payah, kita jangan makan terdarah kan. Makan biasa je, biasa. Tapi baru je kita cakap, waktu cakap tu okey kan, angguk kan. Habis je kita cakap, beratur dekat buffet tu, lupa dah apa kita cakap tadi. Macam kena iris the memory dia tadi kan. Elok je dia ambil. Saya tengok seorang ibu, seorang nenek lah, umur 70 lebih dah, ada nenek aku umur 70 lebih kan. Dia boleh ambil sampai 3 pinggan makan kan, untuk dia seorang, bukan untuk cucu dia kan. Untuk dia seorang boleh sampai 3 pinggan. Saya fikir nenek aku makan 3 suap kan. Dia boleh makan sampai 3 pinggan, 1 pinggan nasi, 1 pinggan lauk, 1 pinggan kuih kan. Tak kira mangkuk-mangkuk lagi kan, mangkuk cendol, mangkuk apa lagi. Ya Allah, dia betul makcik ni kan. Tapi memang macam tu. Memang maknanya kita kata bila lupa terus bila tengok makanan. Bila tak tengok makanan terus lupa. Satu je meja yang makan sikit, iaitu meja yang makan dengan saya kan. Satu meja dengan saya semua makan sikit je kan. Kalau sikit dia biasa je kan, normal je makan sikit, dia tak adalah berapa lampau, satu orang 3 pinggan kan. Semua duduk, dia makan tertib, dia makan kan. Itu pun kan betul juga tuan-tuan. Sebab lepas habis tu nak semayang kat atas, semayang maghrib, naik ke surau, naik satu lift, dia tak perasan saya duduk belakang. Dia boleh sebut, dia kata silap makan meja dengan ustaz. Saya duduk belakang dia tak perasan. Dia cakap kawan sebelah dia, kawan sebelah dia perasan saya kat belakang. Silap makan meja dengan ustaz dia. Jadi apa, sebab rupa-rupanya berlakon kan. Itu dia rasa tu, saya rasa lepas semayang maghrib dia turun balik tu, sambung pula tu orang berdua kan. Sebab kita masih lagi dikawal oleh nafsu kita sendiri pada bulan Ramadan. Bukan kita yang kontrol nafsu kita. Maka akhirnya Ramadan datang, Ramadan pergi, kita hanya jadi macam penonton semata-mata. Kita hanya bersorak, kita hanya seronok kan, bergembira. Tapi at the end of the day kita tak dapat apa. Hanya lapar dan dahaga yang kita dapat. Sama macam rumah sorak tengok bola kan. Ujung sekali dia tak dapat apa. Dia haus dia kan. Bisa banyak sedikit haus lah. Itu dia. Dan sekali tak ada apa-apa, penat dan lapar. Okey, jadi biarlah kita jadikan bulan Ramadan ni kita betul-betul melawan nafsu kita. Betul-betul kita berjuang pada Ramadan ni. Mudah-mudahan hujung Ramadan kita akan dapat takwa yang kita harapkan. Cukup setakat insya-Allah untuk petang ni. Dan kita nak buka soalan. Ada soalan ke saya sini? Panas ni ikon apa nak hidup kan? Tuan-tuan yang duduk buat ikon sedap lah. Orang yang duduk kat aircon yang apa? Yang ais dah turun tu. Betul tu. Tak ada soalan? Betul? Tak ada? Ada? Apa ni? Istiqamah sahih kat pasal Ramadan. Caranya senang je kan, perempuan kerja kan. Dia kerja, kadang-kadang petang yelah nak kena di laut juga. Mungkin tak sempat nak masak. Kalau sempat masak lebih baik masak. Tapi kalau tak sempat masak, jangan pergi bazar Ramadan. Beli dekat kedai lauk. Dia kurang sikit dia punya apa? Godaan kan. Kurang sikit godaan tu. Kalau kat bazar Ramadan ni godaan lebih besar. Macam pelawak kan. Kalau jenis ada. Yang ni dah lama tak makan ni. 4 hari dah tak makan. Jadi dia begitu kan. Tapi kalau kat kedai dia tak ada sangat benda tu. Kat kedai ada juga kuih sikit. Tapi tak adalah banyak sangat. Dan lauk pun itu je lah kan. Itu lebih bermanfaat sebenarnya untuk diri kita juga. Ada orang kan istiqamah je kat bazar Ramadan tu. Sampai bila kita sebut je macam saya sebut je ni. Kata Ustaz, alhamdulillah Ustaz, bazar Ramadan kali ni saya cuma 3 hari Ustaz. 3 hari Ustaz, 3 hari je pergi pula. 3 hari tak pergi Ustaz. Dia rasa apa? Dia rasa achievement lah. Dia dapat dia percaya 3 hari tak pergi bazar Ramadan. Ya Allah, macam addicted pergi bazar Ramadan. Okey, cukup setakat insya-Allah untuk tadi. Sebentar pun nampak macam tak ada. Ada. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz, dalam bulan Ramadan ni kita nak mempertingkatkan amalan. So macam muslimat dia biasalah kadang penat kan. So lepas kita balik tarawih,
contohlah, adakah solat tahajud ni kita perlu tidur tu Ustaz baru kita boleh buat solat tahajud? Okey. Dan andai katalah kan kita katalah tak perlu tertidur pun, kita lakukan solat tahajud dan kita tidur. Muslimat ni biasanya bangun awal kan, so kata bangun 4:30 tu untuk prepare untuk bersahur, dan dia solat tahajud. Macam mana tu Ustaz? Adakah dia boleh melakukan atau sebaliknya lah? Sebenarnya yang itulah yang terbaik sekali. Dia tidur dulu, besok pagi dia bangun, sambil dia bangun untuk siapkan sahur, dia sembahyang sunat 2 rakaat ke apa. Itulah yang terbaik sebenarnya. Sebab dia dah dapat pahala bangun daripada tidur sembahyang. Selepas bangun daripada tidur, itu dia bagi sebagai sembahyang tahajud. Okey. Kalau sebelum daripada tidur, boleh sembahyang sunat biasa dia sembahyang, tak ada masalah. Tapi dia tak panggil tahajud. Tahajud adalah sembahyang yang dilakukan selepas daripada bangun daripada tidur. Jadi selepas dia bangun tidur, dia sembahyang sunat 2 rakaat ke 4 rakaat, ataupun lepas daripada sahur pun boleh. Sebelum waktu imsak tu kan, sebelum sembahyang subuh, sebelum azan subuh, waktu imsak 10 minit tu sempat untuk dia sembahyang sunat. Soalan biasa ditanya, kalau dah witir dekat masjid macam mana? Witir tu kan penutup. Jadi macam mana? Jawapannya tak ada masalah. Witir tu paling afdal, paling dijadikan penutup, tapi bukan syarat. Nanti kalau dah witir pun masih boleh nak sembahyang sunat yang lain. Dan biasanya kita witir dulu sebab kita takut kita tak bangun pula besok pagi, ataupun malam ni kita dah letih, kita tak agak nak sembahyang sunat lain. Jadi takut besok pagi kita bangun lambat, contohnya nak prepare makanan apa semua, nak prepare nak pergi sekolah dan sebagainya, akhirnya kita pun tak sempat sembahyang witir. Jadi baik sembahyang witir dulu. Tapi kalau kita yakin memang kita boleh bangun awal apa semua tu, maka tangguhkan sembahyang witir itu kepada penghujungnya. Itu lebih baik. Okey. Kadang-kadang kita memang yakin dia boleh sembahyang witir lambat. Sebab mungkin pasal memang dah jadi kebiasaan dia, hari-hari bangun pukul 4 pagi. Jadi dia pun yakin sempat, insya-Allah aku nak sembahyang witir lagi. Okey. Ada soalan lagi? Tak ada. Dia biasa yang saya sebut tadi, yang kat depan ni yang panas. Tapi yang kat depan ni bertanya soalan. Jadi yang belakang jangan komplain banyak. Saya sendiri rasa ni sebenarnya belah kanan saya lebih panas daripada sebelah kiri saya. Rasa sebelah kiri sejuk sikit. Saya tak ada. Okey. Tak apa, kita fikirkan balik. Saya 3 hari lepas saya pergi ke Petronas di Kertih. 3 hari lepas, 2 hari lepas saya pergi ke Kertih dengan saya pergi ke Petronas, tempat orang yang buat plastik daripada gas ethylene. Daripada gas ethylene tu diproses sampai ujung sekali dijadikan plastik. Jadi gas ethylene tu diambil daripada laut lah, diambil dari laut, didaratkan, dipisah-pisahkan gas sampai kat kilang ethylene tu. Ethylene tu pula akan proses pula lagi sampai pada satu kilang lagi proses baru jadi plastik. Ceritanya waktu dalam proses tu dia ada relung pembakaran tu kan, relau pembakaran tu. Dekat relau pembakaran tu saya tengok lah, sebab saya masuk dalam control room dia tu, dan kat luar tu saya tengok lah dia punya tu. Bila kat dalam tu saya tengok control room tu dengan screen komputer tu kan, yang menentukan dia punya flow dan sebagainya dan suhu tu. Saya tengok dia punya kadar pemanasan tu kan adalah setinggi 860 degree Celsius. 860 degree Celsius. Bayangkan, paling sejuk sekali, yang paling atas sekali dia ada macam tank besar kan, ke atas tu. Yang paling atas dia paling sejuk 120 degree Celsius. Itu paling sejuk. Memang paling sejuk dia pun memang menggelegak lah. Yang paling panas 860 degree Celsius. Saya bila tengok dia tu teringat, neraka 1000 kali ganda lagi panas daripada api dunia. Maknanya kalau dah 860 degree Celsius pun boleh pergi dekat dunia, maknanya dekat neraka tu berapa ni? Kita fikir balik. Bila kita tengok macam tu, kita akan risau. Kita akan ingat, ya Allah, saya ni teruk kan. Kita tengok yang itu tu, kita tengok pun kita rasa panas. Saya tak masuk pun, tak pegang pun kan, benda tu. Tak pegang, tak rapat pun dengan benda tu. Saya duduk dalam kereta, dalam jeep tu. Tengok benda tu dan sebagainya. Tapi itu pun kita rasa tak apa, panas. Dan semua pakai security, pakai baju, jaket apa semua tu kan. Jaket tu saja harga RM500. Satu ni, satu lain. Satu suit tu RM500 sebab nak menghalang daripada api kan. Sampai gitu sekali. Bila kita fikirkan balik, ya Allah. Jadi kalau panas sendiri pun kita dapat fikirkan. Kita tak nak neraka, tapi dia sebagai peringatan bagi diri kita.
Bila sejuk pun ingat juga ada je benda yang kita boleh ingat akhirat, insya-Allah. Kan bila dekat Ramadan banyakkanlah fikiran kita terhadap akhirat, ya, insya-Allah. Jadi cukup setakat insya-Allah untuk petang ni. Sebenarnya saya bawa album terbaru saya dengan kumpulan UNIC yang ada dalam kereta, tapi saya tak bawa keluar tadi. Sebab biasanya saya bawa kawan untuk turun jualkan. Tapi pasal tadi ni saya seorang dia datang bila Putrajaya bagi tadi lagi. Jadi tak bawa orang. Jadi ada dalam kereta dan nak minta tolong angkatkan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak beli, tuan-tuan boleh angkatkan CD dia dalam kereta saya. Itu je lah. Harga sekeping RM90 tapi sponsor saya tak ada. Jadi faham. Dan album tu baru seminggu keluar dari Kilap seminggu. Dekat pasaran, dekat kedai-kedai mungkin minggu depan baru sampai, insya-Allah. Album tajuk doa, dia doa duha yang ada dekat radio tiap pagi itu salah satu daripada kandungan album tersebut. Dan konsepnya sama macam doa tu juga. Selain daripada doa duha tu ada doa istikharah, ada doa tahajud, ada doa qunut nazilah. Ni kawan-kawan kita kat Mesir kena tegur semua sekali. Doa qunut nazilah, doa rabitah, doa macam-macam, sayyidul istighfar, doa istighfar, doa lain macam-macam. Saya pun tak ingat, ada 20 track semua sekali. Dan salah satu daripada track itu adalah lagu Ya Hanana. Pun ada juga dalam versi kami lah, bukan versi yang Indonesia tu. Ada 20 track semua sekali. Album tu ada dalam kereta saya. Siapa nak ambil, kena ambil satu kotak. Betul ni lah. Tapi sambil kita minum lagi, kita disahabat ambil kunci saya. Biasanya memang saya akan sign autograf, tapi rasa hari kita tak sempat nak autograf kan. Ada minum kan? Ada minum dulu. Okey, cukup setakat insya-Allah. Ini aku boleh ada astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.